Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa ta'sir karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita berkuliah lagi dan tajuk yang nampak disebut tadi ialah berhubung dengan kenapa kita wajib belajar ilmu tasawuf dan beramal dengannya. Ya. Kenapa kita wajib, bukan sunat, wajib belajar ilmu tasawuf dan beramal dengannya. Sedangkan ilmu tasawuf ini kita dengar keliling kelalang kita ini jarang orang mengatakan kita mesti belajar, mesti beramal. Jarang kita dengar, bahkan tak ada pun agaknya. Jadi seolah-olah ilmu tasawuf ini sudah terpinggir jauh. Sudah terpinggir jauh. Orang tak usik lagi dah. Lebih-lebih lagi dunia sekarang berada di akhir zaman. Lagi tu pasal orang-orang yang menguasai ilmu ini pada akhir zaman ni sudah hampir hilang. Kenapa? Tentulah Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Dia yang mengangkat ilmu ni daripada dunia ni dengan mematikan ulama-ulama yang hebat dalam bidang ilmu ini. Itu dia. Wajib kita belajar dan wajib beramal. Jadi kepentingan ilmu tasawuf ini di situlah memulakan penting tasawuf ini. Saya sebutkan sebuah hadis yang biasa kita dengar. Ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat dia, datanglah seorang lelaki berpakaian putih dan tak seorang pun yang kenal dia, dan terus bersalam dan duduk betul-betul bersentangan Nabi, lutut bertemu lutut. Dan dia teruslah bertanya, "Ya Muhammad, alimni 'anil Islam." Kata dia. Nabi pun jawablah, Islam itu ialah antashhada, bahawa kamu mengucap ataupun mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian salat, puasa, zakat, haji. Kemudian kata lelaki itu, sadaqta, benar kata anda. Lepas tu ditanya soalan kedua pula lagi. Ya Muhammad, alimni 'anil iman. Cuba beritahu aku iman tu apa? Nabi jawab, iman tu ialah antu'mina billah, bahawa kamu berpercaya kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Kata lelaki tadi, sadaqta, benar kata anda. Soalan seterusnya dia tanya lagi, ma'alimni 'anil Islam. Alimni tadi alimni 'anil Islam ihsan. Yang pertama tadi kata Islam, yang kedua iman, yang ketiga dipanggil ihsan. Alimni 'anil ihsan. Cuba beritahu aku apa itu ihsan. Nabi jawab, ihsan tu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah kamu memperhambakan atau beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak Allah, dan kamu memang tidak nampak Allah, tapi Allah nampak kamu. Itulah ihsan. Jadi daripada itu pun orang pun umum je lah apa benda macam kan. Jadi bahasa mudahnya kita naklah beribadat kepada Allah dengan sepenuh hati, penuh perasaan. Gitulah. Itu maksudnya.
Dan soalan berikutnya tentang hari kiamat, itu kita tinggalkan satu. Jadi 3 ni yang ditanya oleh lelaki ini adalah perkara asas dalam Islam. Jadi Allah Ta'ala itu yang datang lelaki tadi sebenarnya itu adalah Jibril alaihissalam. Jadi kenapa dia tanya 3 soalan ini? Menunjukkan bahawa dalam Islam ni 3 perkara ni kita wajib ambil tahu, wajib belajar dan wajib beramal dengannya. Dan dia tanya itu pula supaya mengajar umat Islam ketika itu. Maknanya dia memberi soalan, lepas itu bila Nabi jawab, dia kata, benar kata anda. Dia bertanya, dia pula membenarkan, seolah dia tahu. Tentulah kata dia. Jadi sebenarnya itulah cara belajar. Dia orang lain yang tanya, orang lain dapat ilmu. Macam itulah. Itu kaedah mengajar lah. Jadi daripada 3 ilmu ni kita tahu, bila sebut Islam itu berkait dengan ilmu fiqh. Bila sebut Islam, dia berkait dengan ilmu fiqh. Kemudian bila sebut iman pula, berkait dengan ilmu tauhid. Dan bila sebut ihsan, itu berkait dengan ilmu tasawuf. Itu kaedah dia. Jadi dari situ kita dapat kesimpulan dia, kita wajib belajar 3 ilmu ini. Tak boleh tidak. Tak belajar menyebabkan kita berdosa. Ilmu fiqh kita wajib belajar, ilmu tauhid kita wajib belajar, dan ilmu tasawuf kita wajib belajar. Itu. Kemudian lain-lain hujah kenapa kita mesti belajar ilmu tasawuf. Kita ni bila jadi saja orang Islam, akil balik dulu, maka kita telah diberitahu masa kecil lagi dah, jangan buat ni dek, ini berdosa, ini berdosa, ini. Jadi perkataan dosa ni kita telah dengar, tiap-tiap orang semua dengar, daripada kecil kita dengar dosa. Tapi masa tu pun kita pun tak tahu umum, tak tahu sangat. Orang sebut dosa lah. Jadi pahala ada jugalah sekali, tapi dosa banyak. Maksud dosa tu jangan buat salah, berdosa. Itulah sebenarnya. Itu telah datang ke penglihatan kita dah lama daripada kecil lagi. Sampai hari ni kita faham sangat itu. Tapi itu masih lagi dalam keadaan umum. Dosa ni macam mana pula? Jadi Allah Ta'ala telah mengingatkan kita pula dalam Quran, menjelaskan macam mana cerita dosa ni. Jadi kata Allah Ta'ala, dosa ni ada 2 jenis. Satu yang zahir, nampak kita pandang. Satu lagi yang batin, kita tak nampak. Yang zahir ni kita nampak lah. Kalau orang mencuri, orang merompak, menyamun, nampak. Tapi yang dalam hati kita ni orang tak tahu. Yang tahu ialah Allah. Dan kita, kalau kita faham, kalau kita tak faham, kita buat salah, tapi kita tak tahu ya, pasal kita tak faham, kita boleh tu salah. Jadi Tuhan dah sebut dalam Quran dalil dia. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala telah berfirman, Qul tu kata olehmu ya Muhammad kepada umat Islam ketika Nabi berdakwah. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Quran. Qul kata oleh Muhammad, innama hanya saja harrama rabbiya, Tuhanku telah mengharamkan al-fawahisha, kejahatan-kejahatan yang membuat berdosa itulah, ma zahara minha, barang yang zahir daripadanya yang kita nampak, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Jadi dosa ni ada 2 keadaan dia, nampak dan tidak nampak. Yang nampak ni diberitahu, orang tak adalah buat. Orang pun dah tahu tu segan pula.
Yang tak segan tu curi lah kan, buatlah dosa. Tapi yang dah nampak tu segan lah. Contoh mencuri tadi, ambil hak orang atau lain-lain lah. Berzina dan berjudi, semua tu nampak. Jadi dia tak pergilah buat kerja tu. Tapi ada satu lagi fahisyah tu yang batin, yang tak nampak. Jadi yang tak nampak ni kita buat, dan kalau kita sedar itu satu kesalahan, tentulah kita tak buat. Tapi kalau kita tidak sedar itu satu kesalahan, kita buat tak tahu ya, langgar semacamnya, itu yang batin. Jadi kesalahan ada dua, zahir dan batin. Yang zahir ni kita banyak tahu, yang batin ni kita banyak tak tahu. Contoh yang paling mudah, takabur, riya, ujub, hubbud dunia, hubbul mal dan sebagainya lah. Ini semua dipanggil dosa-dosa batin yang memang sah. Kalau kita lakukan, tak ada kok lagi, pasti berdosa. Tapi oleh sebab benda itu tidak menjadi kebiasaan yang kita faham, jadi kita lakukanlah. Kita takabur, kita riya, kita ujub, kita hubbud dunia, kita hubbul mal dan sebagainya, tapi tidak langsung rasa bersalah. Pasal kita tak faham, tak belajar, dan tak pun diajar. Orang pun tak dengar, kita pun tak mencari. Lebih-lebih akhir zaman ni, semua orang tak usik. Anda ingatlah daripada anda kecil di kampung masing-masing, ada orang ajar tasawuf. Kalau ada sikit-sikit sangat, itu pun ada ulama-ulama yang khusus masa tu. Kebanyakannya tak ada lah. Itu kenyataan daripada Allah Ta'ala dalam Quran. Kemudian ayat yang kedua berikut itu, Allah Ta'ala pula baru tadi menyatakan ada dosa zahir dan batin. Lepas tu ada pula ayat Quran berikutnya pula melarang terus, jangan buat. Maka timbul pula ayat Quran yang baru, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kamu hampiri fahisyah, kesalahan-kesalahan itu yang zahir atau yang batin. Jangan kamu hampir. Bila jangan kamu hampir, ni mana bukan jangan buat, hampir pun jangan. Hampir pun jangan. Bukan buat lagi. Jangan hampiri dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. La taqrabu, jangan hampir. Kalau la ta'mal, jangan buat. Ini jangan hampir. Lagi mana dekat pun tak boleh. Macam dekat api lah. Jangan hampir dengan api. Tak apalah. Terdekat kan panas sangat kan. Kalau jauh sikit tu bolehlah, tak terasa lah panas. Sampai macam itulah Allah telah gambarkan. Jadi tentang dosa zahir dan batin ni kita tak banyak ambil tahu. Jadi untuk kita tahu ada dosa zahir batin, tak ada lain jalan dengan belajar ilmu tasawuf. Baru kita tahu adanya dosa batin, dosa zahir. Tak belajar, kita tak tahu. Kalau tahu pun tahu kerana dengar-dengar hujung telinga. Dengar hujung telinga tu maklum lah. Tak peduli sangat. Itu. Kemudian menyucikan dosa yang zahir dan batin itu sama. Macam mana kita beri sahabat Astagfirullahalazim daripada dosa yang zahir, batin pun lebih lagi. Dosa batin lebih lagi kita kena buat. Dan itulah tugas kita yang sebenar. Dan itu juga tugas Nabi. Rasul Nabi ini dia tugas dia itulah dia. Berdasarkan Quran juga, semua Quran. Tuhan Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin."
Maknanya huwallazi, dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul daripada umat manusia ini. Tujuannya untuk membacakan yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Quran lah, kalau kita Quran lah. Kalau zaman Nabi Musa, Taurat lah. Kalau Injil, kita tahu Injil Nabi Isa lah kan. Kalau Nabi Daud, Zabur lah, macam tu. Kita Quran. Itu tugas yang pertama Nabi Rasul tadi. Kemudian wa yuzakkihim kan satu. Yang kedua tugas Rasul ialah membersihkan mereka itu, umat manusia itu, membersihkan umat manusia. Jadi bila sebut membersihkan itu terlalu umum. Bersihkan apa? Dengan apa nak dibersihkan? Umumnya. Jadi dalam kitab tafsir dijelaskan ada 4 perkara yang wajib kita bersihkan. Tugas Rasul pun itulah dia. Yang pertama membersihkan akidah. Arabnya tazkiyatul aqidah. Yang kedua tazkiyatul abdan, membersihkan badan kita ni. Yang ketiga tazkiyatul dzunub, membersihkan dosa di dalam diri kita. Dan yang keempat tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu jahat kita ni. Jadi itu tugas Rasul ialah membersihkan akidah umat manusia, membersihkan jasmani, membersihkan dosa dan membersihkan nafsu. Jadi 4 perkara inilah yang menjadi penyebab kita masuk neraka. Kalau tak bersih akidah, sah masuk neraka. Badan pun satu daripadanya lah kena bersih juga. Nak salat itu kena bersih dengan cara-cara dia. Dan membersihkan dosa, kita kena minta ampun. Bersih juga, tapi bersih dosa atau yang kita nak ni. Itu apa yang kita dah sebut tadi, dosa atau membersihkan dosa. Kita kan taubat. Dan tazkiyatun nafs, dan membersihkan nafsu kita. Jadi nafsu kita ni rupanya kotor juga. Dosa kotor, badan kotor, akidah kotor. Kotor tu mana tak betul, salah. Jadi kita kena tahulah apa makna yang membersihkan akidah, yang akidah tu kotor. Jadi artinya tentulah akidah pegangan kita tak betul. Kena betulkan. Itu melibatkan ilmu tauhid. Kemudian membersihkan badan pula, itu melibatkan ilmu fiqh, bab taharah. Kemudian dosa pula, itu melibatkan zahir dan batin. Dalam fiqh pun ada, dalam tauhid pun ada, tasawuf pun ada. Dosa ni dia melibatkan tauhid, melibatkan fiqh, melibatkan tasawuf. Dan last sekali membersihkan nafsu. Nafsu kita ni ada yang bersifat baik dan ada yang bersifat jahat. Kita hanya tahu bila kita belajar ilmu tasawuf. Nampak kan? Jadi taharah atau tazkiyah, 4 ni wajib kita tahu. Dan ia juga berkaitan dengan Islam, iman dan tasawuf tadi. Itu kerja kita. Dah nampak dah. Jadi kita tak ada pilihan lain. Kita kena belajarlah ilmu tasawuf. Asal nak membersihkan diri kita yang batin tu. Tasawuf itu mana membersihkan diri kita yang batin. Fiqh ni yang zahir. Kesalahan yang zahir fiqh. Kesalahan yang batin tasawuf dengan tauhid. Semua ada pembahagian dia. Ambil tahu, mana belajar tu artinya ambil tahu. Itu maksud tak ada pilihan lain. Itu daripada sudut dalil Quran yang sangat kuat. Lepas tu kalau kita tidak bersihkan sekarang ini, kita kalau berdasarkan Quran, tempat kita neraka. Na'udzubillah. Kalau kita tak bersihkan sekarang. Mana Quran dia? Selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah, kalau tuan-tuan ada dengar tu kan, Allah Ta'ala telah menyebut dalam Quran,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya Allah Ta'ala telah menjadikan dalam diri anak Adam ini dua sifat. Yang pertama sifat jahat, Tuhan jadikan dalam diri kita ni, itu fujur Arab dia. Dan sifat baik, takwa, Tuhan jadikan dalam diri kita ni ada sifat baik, ada sifat jahat. Tetapi Allah telah ingatkan lepas tu, yang baik itu kekalkan, yang jahat itu buang, bersihkan. Maka ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha, kata Quran, sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang-orang yang membersihkan dirinya daripada sifat-sifat fujur, sifat jahat tadi. Tuhan jamin Tuhan itu, kalau kita bersihkan sifat jahat tu, kita menang. Menang tu artinya tak masuk neraka dan masuk syurga lah. Tu arti pun. Sebaliknya, kalau kita kotorkan dia atau kita biarkan kotor tak dibuang, wa qad khaba man dassaha, kata Tuhan. Orang yang mengotorkannya akan mendapat kecelakaan. Wa qad khaba, dan sesungguhnya mendapat kecelakaanlah orang-orang yang dassaha, yang mengotorkannya. Bila dapat kecelakaan, neraka lah. Itulah jaminan Tuhan. Jadi mana kita tak ada pilihan, kita kena zakkaha. Daripada zakkaha itulah datang tazkiyah tadi kan, ayat Quran yang boleh sebut ni, wa yuzakkihim, tazkiyah itulah. Tak ada pilihan lain, kita kena bersih. Tak bersih apa jadinya? Dalam dunia ni besok, kita ni ada dua golongan manusia. Satu golongan abrar, satu golongan dipanggil apa? Fujar. Abrar tu orang baik-baik, tak ada lagi sifat jahat dalam hati dia. Abrar. Yang tak baik itu fujar. Dalam Quran kata fujar. Jadi mana dia dalam Quran pula? Innal abrara lafi na'im. Itu Quran dia. Innal abrara, bahawa orang-orang yang baik, lafi na'im, duduk di dalam syurga na'im, jaminan Tuhan. Kemudian wa innal fujjara, dan orang-orang yang fujar, yang ada dalam hati sifat-sifat jahat tadi, lafi jahim, duduk dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Itu Tuhan kata dalam Quran macam tu. Sah, innal abrara lafi na'im. Selalu kalau imam baca surah tu cantik, tapi dia baca saja, tapi dia tak perasan ayat tu maksud dia. Wa innal fujjara lafi jahim. Jahim tu satu daripada nama neraka, jahim. Tapi untuk siapa jahim ni? Untuk orang yang ada sifat jahat dalam hati dia. Itu ya. Dan kalau kata ada sifat jahat ni pula macam-macam. Katalah sifat takabur, contoh. Takabur ni bukan hanya sifat jahat yang dipanggil besar salah dia. Dia juga syirik. Selain dia bersalah, dosa syirik. Bila syirik, pasti tidak masuk syurga. Pasal Rasulullah dah kata, Allah Ta'ala pun dah kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri, kata Rasulullah. Tidak masuk syurga seorang yang ada sifat ego, takabur dalam hati dia, walaupun sebesar zarrah, kecil sangat, besar biji sawi. Tu nampak. Dan Quran Allah Ta'ala pun dah kata belah, sama juga maksud tadi, tak berbau. Pasal apa? Syirik. Pasal apa Tuhan tidak maafkan orang syirik? Tuhan kata dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahawa Allah Ta'ala itu tidak mengampunkan orang yang syirik dan mengampunkan selain daripada syirik. Nampak? Jadi peluang syurga nak tak ada langsung lah. Dan peluang masuk syurga cerah.
Itu saja. Jadi tak ada pilihan langsung kita tuan-tuan. Kena bersihkan. Kalau ada kekira nak lepas daripada neraka, buatlah sesuatu. Orang di luar sana tu benda ni dia tak tahu. Lepas tu leka je. Macam tak ada hal. Bahkan ego ni dah satu. Alah biasalah ego kan. Biasalah ego. Biasalah kata dia. Ni bukan soal biasa ni. Akhirat besok habislah kita. Tak ada peluang langsung masuk syurga ni. Syirik. Orang yang menyutukan Allah Ta'ala ni memang tak berbau syurga tu. Kau semayanglah sampai hitam dahi. Tak. Semayang bukan jaminan masuk syurga. Ingat tu. Sembayang bukan jaminan masuk syurga. Sembayang adalah kewajipan yang kita mesti buat. Tapi sembayang baik macam pun, tapi kalau dalam hati kita tidak baik, semua pun jadi tidak baik. Mana kita tak ada pilihan banyak lah. Bukan tak ada pilihan, tak ada pilihan lain. Kita wajib belajar ilmu tasawuf dan wajib beramal dengan tasawuf tadi. Jadi ini benda ni benda besar sangat. Dalil Quran kuat pula, dalil hadis. Tinggali orang tak ada sebut pun. Patut dalam TV itu kan banyak ustaz-ustaz yang ceramah kan. Tapi tak ada sebut. Di surau masjid pun orang tak sebut. Cuma yang ada di kat masjid surau tu dia suruh je. Tuan-tuan naklah kuat-kuat beribadat, kuat-kuat ini, kuat semua suruh kita kuat-kuat beramal. Tapi terlalu umum. Apa nak buat, apa nak amal tak ada sebut. Begitulah keadaan kita gini. Kita ni berada di dalam krisis ilmu lah. Kalau kata Ustaz, krisis ilmu. Mana ilmu kita tidak ada. Umur dah 50, tapi benda macam ni masih lagi kita terkial-kial mencari. Tak ada ambil tahu. Jadi sekarang ni apa nak buat? Orang-orang yang terkemuka di dalam ilmu tasawuf ni sudah hampir tidak ada lagi. Yang ada pun pokok senuduk. Pokok senuduk. Pokok yang gandang-gandang dah tak ada lagi dah. Faham kan? Ulama-ulama sufi yang hebat-hebat sudah tidak ada lagi. Yang tinggal ni lah pokok kapal terbang, pokok senuduk. Dia pun tak lapis untuk dia. Nampak tak? Untuk diri dia pun tak lapis. Macam tu. Apa lagi nak menuduhkan orang lain? Hari ni dunia akhir zaman. Jadi kita tidak ada pilihan. Carilah benda ni. Patutnya kalau dalam kitab Khairul Salikin tu ada sebut oleh Imam Ghazali. Dia mulakan di hadis, habiskanlah hidup kita dengan mempelajari ilmu tasawuf. Sampai macam tu. Ilmu lain jangan usik. Yang tu sangat. Habiskanlah ilmu kamu di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Khairul Salikin juzuk yang pertama. Bagian ilmu tu. Ada dalam tu. Penat lagi. Tapi kita tak tahu. Belajar pun tak ada. Nonga pun tak ada. Kitab pun tak ada. Ustaz pun tak ada. Jadi apa arti tu kita ni? Sangat berat. Itu je. Macam saya ni nasib bertemu dengan tuan guru yang dalam bidang ini. Nasib lah. Yang lain tu tak ada. Macam sini yang ada Cikgu Kamal je yang terjumpa. Itu pun manusia terakhir. Itu tak manusia terakhir. Lepas tu tak ada dah orang. Dia pun dah tua, dah uzur. Lepas tu dia pun matilah. Itulah cerita dia. Dah habis dah. Jadi saya pun tak ada tempat dia nak mengalu dalam ilmu ni. Itu je lah. Itu sebahagian daripada kenapa kita mesti belajar ilmu tasawuf. Fikirlah tuan-tuan. Untuk masa tuan-tuan di akhirat besok. Dan ada lagi. Itu kita ceritakan datang lah. Dan untuk pagi ni kita cukup. Saya nak ke Simbang Pelangai pagi ni. Ada kerja sikit. InsyaAllah kita sambung pula lagi akan datang. Dan tiada soalan pagi ni. Okey.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.